Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Karim Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dihormati ahli jawatan kuasa surau An-Nur, para hadirin hadirat yang dihormati sekalian, alhamdulillah, dengan izin Allah SWT serta taufik dayanya dapat kita hadir bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini untuk menyambung pelajaran tafsir Al-Quranul Karim dalam Suratul Anbiya. Suratul Anbiya, surah yang ke-21, juzuk yang ke-17. Jadi kita sambung pada pagi ini pada ayat yang kedua. Ya. Meskipun ayat ini diturunkan untuk ditujukan secara umum kepada manusia seluruhnya, tetapi pada masa turunnya adalah khusus tertentu ditujukan kepada orang-orang musyrikin, ya, di Makkah Al-Mukarramah yang mengingkari adanya hari kebangkitan dan tidak pula mahu beriman. Dahlah engkar derhaka terhadap hari kebangkitan daripada kubur masing-masing dan tidak pula mahu beriman. Jadi tersambung pada ayat yang kedua, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharum mithlukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ard wa huwas samiul alim. Bal qalu adghasu ahlami bal iftarahu bal huwa sya'irun falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, pada ayat yang kedua dalam suratul Anbiya ini Allah telah berfirman,
tidak datang kepada mereka peringatan yang baru, iaitu yang dimaksudkan peringatan yang baru ini iaitu Al-Quranul Karim itu sendiri daripada Tuhan mereka, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan mereka dengarkan serta mereka mempersenda-senda dan mempermain-mainkan. Jadi tiap-tiap ayat Quran yang datang, yakni yang dibawa turun oleh malaikat Jibril alaihi salam dan dibacakan oleh malaikat Jibril seayat demi satu ayat dan satu surah demi satu surah, dan turunnya pula secara beransur-ansur, itu merupakan peringatan yang baru. Sedangkan Quran itu pula sifatnya adalah qadim lagi azali, yang sedia ada, ya, sifat yang dibangsakan kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan pada masa dan waktu yang dihajati oleh manusia pada ketika itu, untuk memperingatkan mereka dan menerangkan tentang hukum-hukum agama, kisah-kisah dan kejadian. Itu semua didengarkan oleh orang-orang musyrikin, tetapi orang musyrikin maknanya orang-orang yang menyembah patung berhala di Makkah Al-Mukarramah pada masa itu, tetapi mereka telah mempermain-mainkan dan mengejek-ngejeknya, tidak pula mahu menjadikannya sebagai contoh tauladan dan mengambil pengajaran daripadanya. Ini yang dikaitan dengan ayat yang kedua ini. Ma ya'tihim min zikrin, tidak didatangkan kepada mereka itu peringatan daripada Tuhan mereka itu, ya Allah, iaitu daripada Allah SWT, ya, sebagai peringatan yang baru, sebagai kesenambungan daripada kedatangan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad pada awal kedatangan Islam. Jadi di zaman, iaitu asrun fi sadril Islam, zaman awal kedatangan Islam. Jadi zaman terbagi pada 5. Pertama zaman jahiliah, yang kedua zaman zaman Umawi, yang ketiga zaman Abbasi, yang keempat zaman yang pertama awal zaman jahiliah, kemudian zaman kedatangan Islam, kemudian zaman Umawi, zaman Abbasi, kemudian zaman moden. Yang kita hidup sekarang ini dinamakan zaman moden, asrul hadis. Ya, itu dia, asrul hadis, zaman moden. Jadi Quran ni didatangkan makna selepas daripada maknanya kehidupan zaman jahiliah yang telah menyeleweng daripada apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Allah berfirman pada ayat yang ketiga, lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum afata'tuna sihra wa antum tubsirun. Maknanya lengah, lambat, slow hati mereka, lagi menyembunyikan perkataan mereka, disoroknya perkataan yang dikatakan oleh mereka itu sendiri, kemudian menzalimi diri sendiri sambil berkata, tak lain tak bukan dia si Muhammad ini hanyalah seorang manusia seperti kamu juga. Dia kata, patutkah kamu mendatangi tukang sihir sedangkan kamu mengetahui? Itu ya, tuhmahan ataupun tuduhan yang dibuat oleh orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Maknanya hati mereka lemah, hati mereka lengah, maknanya lengah, maknanya lambat penerimaan, keterbukaan hati mereka. Allah tak buka dada, kita kata tak buka dada mereka. Jadi hati mereka jadi lengah, lambat, slow. Yakni melupakan serta berpaling tadah daripada mengingati Allah, tak nak ingat pada Allah Ta'ala, leka, lalai, lara, macam itu, lambatlah. Sebab itu dalam satu hadis disebut, man abta'a amaluhu lam yusri' nasabahu. Siapa yang melengah-lengahkan ataupun melambat-lambatkan, ya, man abta'a amalahu, siapa yang melambat-lambatkan ataupun melengah-lengahkan pekerjaannya,
lam yusri nasabahu, maka tidak cepat, pantas. Mana lengah, keturunan dia lengah, lambat. Jadi kalau kita ni bangun awal pagi, pergi ke surau, ke masjid awal-awal pagi, ini bermakna akan lebih maju lagi ke depan, keturunan kita akan datang, macam itu. Tapi kalau kita lambat-lambat, slow, jadi dia jadi lambat. Begitulah peristiwa yang telah berlaku kepada orang kafir Quraisy di Makkahul Mukarramah ini. Hati mereka lengah, yakni melupakan serta berpaling daripada mengingati Allah, lalai lara. Mereka bukan sahaja telah menzahirkan ataupun memperlihatkan ejek-ejekan mereka, juga bisikan-bisikan. Mereka berbisik-bisik sesama mereka dengan kata-kata yang mereka rahsiakan, sorokkan, seolah-olah macam Rasulullah tak dengar. Mereka berbisik-bisik kerana berpakat dalam usaha untuk memperkecil-kecilkan ataupun merendah-rendahkan Al-Quranul Karim. Begitu juga merendah-rendahkan syakhsiah dan pribadi Nabi Muhammad SAW, bagi menggagalkan, bagi menghancurkan peranan Nabi Muhammad SAW daripada tersebar, bahkan hendak menghebahkan keburukan di kalangan orang ramai, di kalangan penduduk Mekah pada masa itu. Malah siapa saja yang mendatang menziarahi Makkahul Mukarramah pada masa itu, mereka kata Nabi Muhammad pemuda gila, pemuda pemecah belah, membawa pahaman karut dan sebagainya. Itulah perangai ataupun pekerti orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi mereka ini membisik-bisikkan kata-kata yang seperti ini. Jadi Nabi Muhammad SAW itu hanyalah seorang manusia seperti kamu juga, dia kata. Seolah-olah mereka hairan mengapa Muhammad mendakwakan dirinya sebagai Rasul. Hal ini tidak patut pada anggapan mereka. Hal ini tak patut Muhammad itu jadi Rasul, seolah-olah macam itu. Alasannya ialah kerana dia adalah manusia biasa. Yang sepatutnya Rasul itu malaikat. Malaikat saja yang menyandang jawatan Rasul, dan dikhususkan kepada malaikat saja. Jelasnya mereka menyangkal tidak patut manusia menjadi Rasul. Mereka mahu Rasul itu mesti bangsa malaikat juga. Na'udzubillah min zalik. Ini semua ideologi ataupun pandangan, idea yang saja diada-adakan bagi merendah-rendahkan syakhsiah dan pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Macam kadang-kadang anak-anak kita belajar di India, belajar hadis, belajar menghafal Quran di India, di Banglo, balik bawa balik ke? Datang daripada negeri yang Bollywood tu ke? Nyanyi tu. Dipeli-peli macam itu. Padahal ilmu yang dibawa oleh pakar-pakar dalam bidang hadis terdiri balik daripada negara India kadang-kadang. Maulana, hafal Quran, hafal hadis. Ini balik daripada negeri yang ada berjoget-joget ke, yang menari tu ke, yang India, yang Bollywood tu ke. Ada rendah-rendah kan. Jadi dia mandang rendah kedudukan orang-orang yang mengaji agama. Memang pada satu ketika begitu keadaannya. Sekolah agama ni macam bako sampah pada masa itu, satu ketika dulu. Memang berlaku macam itu. Masa depan tak terjamin, gelap, tak ada pekerjaan, macam itu. Itu satu ketika pernah berlaku macam itu. Tapi Allah Ta'ala kadang-kadang liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Allah nak melahirkan agama ini, maka Allah liyuzhirahu ala dini kullih. Allah nak melahirkan agama ini jika dibandingkan dengan agama-agama lain. Yuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun, walau dibenci oleh orang yang kufur, engkar, derhaka. Jadi mereka ini bisikkan pula, adakah patut kamu mendatangi tukang sihir? Dia kata dah. Dia dah tuduh dah Nabi Muhammad sebagai tukang sihir, kata, dan menerimanya sedangkan kamu mengetahui dia adalah tukang sihir. Kadang-kadang dituduhnya penyair. Ini tukang syair ni. Padahal Nabi hanya beberapa bait syair saja. Anan nabi la kadhib
ana bin Abdul Muttalib. Itu saja Nabi cakap. Dia dengar, penyair ni rupanya. Dua rangkap, satu rangkap, dua rangkap je dah tuduh dah penyair. Padahal syair kata-katanya berbentuk hayalan. Sedangkan Quran bukan hayalan. Quran dia kenyataan, kebenaran, subutiah, datang daripada Allah, datang daripada Rasul. Jadi tak bolehlah diingkari sepatutnya. Ini di turun Quran kata, wa ma 'allamnahu syi'ra ma yanbaghi lah. Tidaklah diajar Muhammad itu syair. Ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Dan tidak sewajarnya Muhammad itu jadi tukang syair. Itu tak layak. Tapi ada sahabat-sahabat yang bersyair. Memang ada, macam Hasan bin Sabit, pembela Rasulullah di atas serangan-serangan yang didatangkan oleh Abu Sufyan serta kuncu-kuncunya dalam mengutuk Muhammad sebagai penyair dalam syair-syair mereka. Pasal syair pada zaman jahiliah dianggap sebagai media, alat siaran. Kalau di zaman jahiliah lagi, macam Saifuddaulah dengan Mutanabbi. Mutanabbi tu penyair, Saifuddaulah tu raja. Asalnya dia hina-dina. Tapi dengan sebab Mutanabbi ni membela maruah Saifuddaulah, seorang asalnya seorang hamba, akhirnya jadi pemerintah, jadi raja. Maka dibela maruah dan kehormatannya. Akhirnya Mutanabbi difitnahkan. Difitnahkan oleh penyair-penyair lain. Rupanya dia bersaing sesama dia. Dituduhnya Mutanabbi memalukan isteri Saifuddaulah. Akhirnya jatuh maruah Saifuddaulah. Tapi kata Mutanabbi, tukang syair, dia kata apa? Antal khasmu wa antal hakamu. Engkau yang menimbulkan permasalahan, sedangkan engkau yang jadi hakim sendiri. Engkau yang menghakimi kesalahan aku. Jadi aku boleh buat apa? Sedangkan Mutanabbi yang membela dia. Ini jenis tak reti nak membalas budi, orang kata. Jadi mereka ini membisik-bisikkan, apakah patut kamu mendatangi tukang sihir dan menerimanya sedangkan kamu mengetahui dia adalah tukang sihir? Kesimpulannya, orang musyrikin itu telah menolak kerasulan ataupun utusan Rasulullah SAW itu sebagai Nabi Muhammad SAW ada pada dua perkara. Pertama, menolak Nabi Muhammad sebagai seorang rasul, yang mana rasul itu mestilah daripada bangsa malaikat. Itu ditolak peringkat awal. Yang kedua, apa yang dibawa oleh Muhammad tak lain hanyalah sihir belaka yang tidak boleh diikuti kononnya pada pandangan mereka. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dalam membela maruah dan kehormatan Nabi Muhammad. Sambil dia kata apa? Qala rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ard wa huwas sami'ul alim. Dia Muhammad menjawab. Maknanya Nabi Muhammad SAW menjawab melalui wahyu daripada Allah SWT. Dia kata, Tuhan aku mengetahui perkataan, Allah mengetahui perkataan yang ada di langit dan perkataan yang ada di bumi. Maknanya kau kutuk aku di belakang-belakang, mencela, maki, hamun, kutuk, cela belakang, Allah tahu. Pasal apa? Allah mengetahui perkataan yang ada di langit dan perkataan yang ada di bumi. Apa yang tersirat, apa yang tersurat, semua Allah mengetahui. Dalam hati tu, yang dizahirkan ataupun yang disembunyikan. Lepas itu dalam ayat yang lain disebut, wa asirru qaulakum aw ijharu bi innahu alimun bizati sudur. Sama ada kamu menyembunyikan perkataan kamu dalam dada-dada kamu, sama ada kamu lahirkan dengan lisan kamu ataupun perkataan kamu, innahu alimun bizati sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang terkandung di dalam dada-dada kamu. Allah tahu.
Sebab itu kadang-kadang kita berdoa pun, kadang-kadang kita tak sebut apa pun, tapi dalam hati cakap 1001 macam permohonan. Allah tahu sebenarnya. Maksudnya begini ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW telah menjawab perkataan-perkataan ataupun kata-kata mereka itu, orang kafir Quraisy di Makkahul Mukarramah, setelah diperintahkan oleh Allah supaya mengatakan. Allah perintahkan Nabi Muhammad supaya berkata begitu. Hal ini terbukti dengan adanya sesetengah para qurra, ahli pembaca Quran, membaca lafaz qala. Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi, fis sama'i wal ardi, qala, macam itu. Pada ayat ini dengan lafaz qul, ya, perkataan qul, katakan olehmu ya Muhammad, artinya katakanlah olehmu ya Muhammad. Sedangkan bacaan Hafsin, qiraat ya, bacaan qiraat, dia kata qala. Ada yang mengatakan qul Rabbi ya'lamul qawla. Ada baca riwayat mengatakan, kita baca qala Rabbi, tapi ada riwayat yang diriwayatkan bacaan Hafsin, dia kata apa, riwayat, ada setengah riwayat mengatakan qul Rabbi, macam itu, katakan olehmu ya Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad walaupun dah wafat, perkataan qul tu masih ada lagi. Qul wallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, ya. Perkataan qul tu menandakan penghambaan diri Nabi Muhammad SAW walaupun Nabi dah wafat. Penghambaan diri. Maksudnya begini, Nabi SAW menjawab, Tuhan, saya mengetahui perkataan yang ada di langit dan yang ada di bumi, sekalipun kamu berbisik-bisik dan menyembunyikan kata-kata kamu yang mencela aku dengan sembunyi-sembunyi. Allah tahu. Itu. Sesungguhnya Tuhan mengetahuinya dan pasti akan menghukumkan kamu. Tuhan juga mendengar sebarang suara dan mengetahui segala sesuatu. Itu kena diiktikadkan begitu sebagai ahli sunnah wal jamaah. Tak boleh kita mengatakan Allah Ta'ala tak dengar, Allah Ta'ala tak faham, Allah Ta'ala tak tahu. Tak boleh. Apa yang terlintas dalam hati kita, Allah Ta'ala tahu. Jelas sekali ayat ini merupakan ancaman dan amaran kepada mereka yang tidak berlindung-lindung lagi, tak ada nak sorok lagi, ya. Lalu Allah berfirman, bal qalu adghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa syair, bahkan kata mereka pula itu hanyalah mimpi yang kacau bilau, mimpi yang, ya, kononnya Nabi berfirman, kononnya Nabi meriwayatkan firman Allah SWT, semua itu perkataan ataupun firman Allah Ta'ala itu sebagai mimpi. Ini tuduhan lagi ni, tak habis-habis menuduh-nuduh keburukan yang ada pada Nabi Muhammad. Kacau bilau, mimpi yang kacau bilau, mimpi yang tak tentu arah, seolah-olah macam itulah. Bahkan itu diada-adakan sahaja. Bahkan dia seorang penyair, maka hendaklah dah penyair pula, maka hendaklah dia mengemukakan keterangan mukjizat kepada kami. Kalau betul Nabi, tunjukkan mukjizat pula. Sebagai rasul-rasul dahulu, macam-macam rasul zaman dahulu, Nabi Nuh, macam itu, ya, telah mengemukakannya, ya. Maknanya rasul-rasul dulu telah mengemukakannya. Jadi di sini Allah menerangkan pula bahawa orang musyrikin itu kemudian telah menuduh dengan tuduhan pelbagai-bagai ragam. Ada 3 tuduhan yang dilemparkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tuduhan itu berlain-lainan, iaitu setelah menuduhnya tak layak menjadi rasul kerana dia bangsa manusia dan seorang tukang sihir, timbul pula tuduhan. Sebahagian mereka berkata apa yang dibawa oleh Muhammad itu hanyalah mimpi-mimpi belaka. Dia kata itu mimpi-mimpi belaka yang kacau bilau, mimpi yang, ya, mengharu birukan, isinya kosong dan bohong. Sampai begitu. Ada yang berkata
Quran ini hanya rekaan Muhammad. Lalu ia katakan datang daripada Allah. Kononnya Muhammad kata ini kononnya datang dari Allah. Sedangkan itu direka oleh Muhammad. Ini tuduhan kepada Nabi Muhammad. Ada pula yang menuduh Muhammad itu penyair, yang dibawanya adalah syair-syair yang dikarangnya sendiri. Sedangkan istilah syair itu ialah kata-kata hayalan. Syair ni sebenarnya hayalan, tuan-tuan. Ya, hayalan yang tidak ada hakikat sebenarnya. Lalu disogokkan kepada si pendengar supaya meminati syairnya. Dan inilah pengertian syair seperti yang dipahamkan oleh mereka. Mereka faham, ya, asalkan pelik aja itu syair. Patutnya terus tunduk, ya, mengiktiraf itu adalah kalamullah. Jadi setelah mereka mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga mencela Al-Quranul Karim, maka mereka cabar pula Nabi Muhammad. Kalau betul Muhammad seorang rasul yang diutuskan oleh Allah dan kata-katanya merupakan wahyu, cubalah datangkan kepada kami bukti atau mukjizat seumpama yang dibawa oleh Nabi Saleh, seumpama yang dibawa oleh Nabi Musa, seperti tongkat Nabi Musa. Nabi Isa begitu juga. Nabi Isa boleh hidupkan orang mati. Tetapi Tuhan tidak melayan mereka, iaitu Allah SWT tidak melayani, ya, melayani karinah mereka. Kalau dilayan dengan mengadakan apa yang mereka minta, nescaya mereka tidak juga mahu beriman. Allah dah baca dah, Allah tahulah. Kalau didatangkan macam mana pun mukjizat yang didatangkan oleh nabi-nabi zaman dulu, itu juga keadaannya, tak nak berubah. Slow, lambat nak menerima kebenaran, keimanan itu. Dan akan disegerakan turunnya seksa. Pada masa itu kalau dia tak nak terima, ya, mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala sebagai nabi-nabi zaman dulu, itu semua bakal menimpa seksaan, ya, untuk membinasakan mereka, seperti umat-umat zaman dahulu juga. Jadi ini, ya, keistimewaan umat Nabi Muhammad. Ya, Allah Ta'ala bagi dia lambat, slow, pasal hasil daripada pengalaman umat zaman silam. Sedangkan Allah hendak melambatkan turunnya seksa sebagai rahmat. Jadi selama ini, ya, seksa-seksa ataupun malapetaka yang datang daripada Allah Ta'ala, kita dapati kadang-kadang slow datangnya. Sedangkan maksiat telah bermaharaja lela di muka bumi. Tapi Allah masih belum bagi, ya, malapetaka lagi. Itu menunjukkan bahawa Allah hendak melambatkan turunnya seksa sebagai rahmat ataupun belas kesian Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut-ikutkan, macam-macam berlaku di akhir zaman ni, betul tak? Macam-macam. Kalau ikutkan kesalahan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad, patutnya tidak ada keampunan bagi mereka. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala melambatkan. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya kesian belas aku itu mendahului kemurkaan aku, dan Allah tidak zalim. Inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku, kata Allah Ta'ala. Fala tazalamu, maka jangan kamu melakukan kezaliman. Allah larang kita lakukan kezaliman sebab Allah sendiri tidak melakukan kezaliman. Inni haramtu zulma ala nafsi fala tazalamu. Seterusnya Allah berfirman pada ayat yang ke-6, ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Sedangkan penduduk negeri yang kami binasakan dahulu, seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut. Itu dia, ya. Sedangkan penduduk negeri yang kami binasakan dahulu tidak beriman, betapa mereka pula mahu beriman.
Maksudnya Allah menggambarkan perangai, tabiat, sikap umat zaman dahulu yang mendustakan para rasul yang telah diutuskan kepada mereka. Mereka sudah berjanji akan beriman kepada para rasul tersebut seandainya permintaan ditunjukkan sebagai mukjizat. Tunjukkan mukjizat dipenuhi oleh Nabi tadi. Namun mereka tetap juga mengungkir janji. Ada tak pernah dengar satu peristiwa yang Abu Lahab, ya, dia sakit, kemudian tidak didatangi oleh Muhammad menziarahi dia. Kemudian Nabi dapat tahu dia sakit, Nabi pergi ziarah. Rupanya dia dah gali lubang dah. Dia dah gali lubang dah antara perjalanan rumah dia dengan rumah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tak pergi pasal ada lubang. Nanti kalau dia pergi pasal malaikat Jibril bagi tahu, jangan pergi. Dia dah marah Nabi Muhammad, dia lupa. Agaknya dia suruh orang lain korek dia balik lalu tu dia termasuk dalam lubang tu. Bila dia termasuk dalam lubang, orang pakai ulu apa semua tak boleh keluar. Terpaksa Nabi Muhammad panggil Muhammad, katanya, panggil anak saudara aku ni, bagi aku keluar daripada lubang ni. Tak ada siapa boleh keluarkan dia kecuali Nabi Muhammad juga. Tapi Nabi Muhammad bagi tahu, kalau kau nak keluar daripada ni kau kena beriman, kata. Ya, aku berimanlah Muhammad. Dia pun Nabi Muhammad ulur, dia keluar. Cehir betul kau ni, kata. Tak percaya dia, tak nak dia beriman. Pembohong betul katanya. Dia tak nak beriman. Itu sebab Allah hijabkan hati daripada menerima keimanan, ya. Itu. Ada peristiwa itu berlaku, ya, pada antara Abu Lahab dengan Abu Jahal. Saya pun tak ingat ni. Gitu, ya. Lalu Allah turunkan siksaan ke atas mereka bila mereka diturunkan mukjizat, unta Nabi Saleh, tongkat Nabi Musa, macam-macam mukjizat. Akhirnya mereka mungkin janji tidak mahu beriman. Lalu Allah turunkan siksaan ke atas mereka. Ini yang Allah Ta'ala tak nak berlaku pada umat Nabi Muhammad ni, ya, orang kafir Quraisy yang ada di Mekah pada masa itu. Takut benda yang sama berulang, ya. Sedangkan manusia itu tidak dinamakan manusia, melainkan dia lupa. La yusammal insan illa nisyanan. Tidak dinamakan manusia melainkan dia lupa. Al-insan la yakhlu anil khata' wan nisyan. Manusia tak sunyi daripada salah dan silap. Ada aja kesalahan kadang-kadang, ya. Begitu pula lah gambaran orang-orang Quraisy yang kita dapat lihat melalui ayat ini, ya. Orang Quraisy Makkahul Mukarramah tadi yang mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Mereka meminta supaya ditunjukkan mukjizat. Seandainya dipenuhi permintaan mereka, nescaya mereka juga akan mengingkari janji. Akibatnya mereka akan ditimpa siksaan yang dahsyat seperti umat sebelum mereka. Jadi Allah Ta'ala tak nak berlaku berulang lagi, ya. Padahal sudah diputuskan oleh Allah bahawa siksaan mereka akan ditangguhkan sehingga sampai pada hari yang ditetapkan di padang mahsyar besok. Ditangguhkan, Allah Ta'ala lewatkan, ya. Dalam hubungan ayat ini, seorang ulama mufassir bernama Qatadah rahimahullah ta'ala telah meriwayatkan bahawasanya penduduk Makkahul Mukarramah telah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, jika benar apa yang engkau katakan dan engkau ingin supaya kami beriman, cubalah engkau tukarkan bukit Safa. Tuan-tuan, Safa Marwah kan, inna Safa wal Marwah min sya'airillah tu. Safa ini menjadi emas. Minta lagi, apa nak minta? Minta lah. Tak ada dilayan di Allah Ta'ala, ya. Malaikat Jibril datang menemui Nabi SAW seraya mengatakan kepada Nabi, sampai datang Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, sekiranya Tuan hamba mahu apa yang dipinta oleh kaum Tuan hamba itu boleh berlaku. Tetapi kalau sudah berlaku dan mereka masih tidak mahu beriman, nescaya tidaklah akan ditangguhkan siksaan mereka. Kata Malaikat Jibril, kalau nak boleh, aku boleh buat Jabal Bukit Safa jadi emas. Tapi kalau dia tak nak beriman, itu jam juga, ya. Itu dia. Itu jam juga dibinasakan mereka. Ya. Datang dengan secara kontan, katanya. Dan sekiranya Tuan hamba mahu, itu pun kalau Tuan hamba mahu. Kata Malaikat Jibril,
supaya siksaan yang akan menimpa kepada kaum tuan hamba itu ditangguhkan. Dapat juga berlaku, maka dijawab oleh baginda, bal asta'ni qaumi, ya, bal asta'ni qaumi, bahkan saya mahu ditangguhkan siksaan itu kepada kaum saya sendiri, kata Nabi. Tengok, Nabi rahmah, Nabi yang belas kesihan, seorang Nabi yang memandang jauh kepada umat dia. Dia tak nak umatnya binasa. Dia kata apa? Bal ista'ni qaumi. Dia kata, bahkan saya mahu ditangguhkan siksaan itu kepada kaum saya. Maka Allah menurunkan ayat. Ya, Allah turunkan ayat. Ma amanat qablahum min qaryah. Ya. Ma amanat, tidak beriman sebelum mereka itu, walau daripada satu qaryah pun. Lalu Allah berfirman, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan tiada kami utus para rasul sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maknanya di kalangan nabi-nabi itu terdiri daripada kaum lelaki, bukan orang perempuan, ya. Maka bertanyalah kepada pakar, ataupun tanya ahli ataupun pakar, tanya pakar yang berpengetahuan sekiranya kamu tak tahu. Jadi setelah Allah menyebutkan keengganan orang Quraisy Makkahul Mukarramah untuk mengikuti Nabi Muhammad sebagai rasul, seperti yang mereka katakan, ya, iaitu tak lain Muhammad itu hanyalah seorang manusia seperti kamu, Allah menjelaskan pula di sini bahawa para rasul yang terdahulu itu pun diutuskan daripada golongan manusia jenis lelaki juga. Sampai nak begitu nak diajar, tak faham juga, ya. Seperti kamu juga, kepada mereka diturunkan perintah dan tegahan Allah. Maka tidaklah sesuai kalau rasul-rasul itu dilantik daripada bangsa malaikat untuk menerangkan tentang syariat, tentang hukum hakam, kisah-kisah dan berita-berita, kerana perkara sedemikian lebih mudah diterima kalau disampaikan antara manusia sesama manusia. Betul tak? Kalau malaikat bukan je nampak, dia jadi dicipta daripada nur, cahaya. Kita nak tengok macam mana. Jadi tak logik permintaan mereka itu. Kalau gitu, apa bandingan ayat ini dengan ayat yang lain? Tengok pendekatan yang dibuat oleh pentafsir ini, orang yang menulis buku tafsir ini, Syekh Syana Haji. Dia datangkan ayat yang lain dalam surah Yusuf. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Ini ayat lain, tapi sesuai dengan ayat yang kita baca pada pagi ini. Dan tiada kami utuskan sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, iaitu antara penduduk negeri. Mana orang lelaki yang di antara penduduk negeri itu sendiri. Seperti apa, Nabi Hud, ya, Nabi Saleh daripada penduduk kampung dia sendiri, Nabi Shu'aib semua daripada penduduk kampung dia sendiri. Kalau begitu, kata Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, kemudian Allah Ta'ala menyuruh bertanya. Kalau tak faham, kalau tak reti-reti, tak pandai-pandai, tak jelas juga, tanya pakar dia, ahli ilmu pengetahuan. Jadi orang Quraisy Mekah itu dianjurkan supaya bertanya kepada orang-orang yang berpengetahuan. Jangan nak sombong, jangan nak takabur, jangan nak degil. Tanya pakar dia yang ada pada masa itu, iaitu daripada golongan ahli-ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Cuba tanya. Tanya mereka yang telah beriman dengan Taurat dan telah beriman dengan Injil. Tanyalah ahli kitab Yahudi dan Nasrani supaya mereka memberikan keterangan yang jelas. Sekiranya mereka tidak mengetahui perkara yang hak dan tidak pula jelas mana yang benar. Jadi ayat seperti ini telah pun terdahulu sebutannya pada ayat 43 surah Nahli. Ya, dalam surah Nahli. Ayat ni serupa lebih kurang.
Jadi kalau tak tahu, tanyalah pakar. Janganlah buat tak tahu, buat bodoh, buat tak reti. Tanyalah pakar dia. Ma ja'alnahum jasadan la yakuluna at-ta'am wa ma kanu khalidin. Tidaklah kami jadikan mereka, iaitu malaikat, yang bertubuh badan, tidak memakan makanan, dan bukan pula mereka berkeadaan kekal abadi di dunia ini. Jadi setelah Allah menerangkan, maknanya apakah hubungan ayat 8 dalam suratul Anbiya ini dengan ayat sebelum? Maknanya setelah Allah menerangkan terutusnya para rasul daripada bangsa manusia dan daripada jenis kaum lelaki, kerana telah menjadi peraturan yang tidak boleh diubah-ubah lagi, lalu diterangkan oleh Allah Ta'ala pada ayat ini bahawa para rasul itu bukanlah daripada bangsa malaikat yang berjasad, yang kadangkala malaikat itu sendiri dijelmakan seperti manusia, tetapi dia tidak makan. Dia tidak makan dan tidak minum. Malahan para rasul juga berjasad, tetapi para rasul makan serta minum. Barulah sesuai dengan manusia. Dan mengalami bermacam-macam perkara seperti manusia biasa juga. Ada rumah tangga, ada anak, isteri. Bolehlah ditengok contoh qudwatan hasanah, contoh tauladan yang baik. Jadi kalau malaikat macam mana? Dia dah lah tak kahwin, tak ada nafsu. Macam mana? Pembangunan-pembangunan di negara-negara maju semua berpunca daripada nafsu manusia. Itu buat bina bangunan besar-besar pasal dia manusia ada nafsu. Malaikat tak ada nafsu, nak bina bangunan buat apa? Dia zikir je, wirid, tasbih, tahmid, tahlil, rokok, sujud. Nak berdakwah macam mana? Tak boleh, tak logik. Ya. Ini semua bukan apa, ya, nak membangkang kebenaran, tak mau menerima kebenaran. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ya, siapa yang bakhil, kedekut, wa amma man bakhila wastaghna, dan terkaya diri, tak berhajat ditegur, tak berhajat diperbetulkan. Macam orang kafir Quraisy ni nak dibetulkan oleh Nabi Muhammad, dia tak berhajat nak diperbetulkan. Bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan kebaikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Wa kadzdzaba bil husna. Apa dia punya natijah dia? Fasanu yassiruhu lil usra, maka dipermudahkan baginya jalan-jalan kepayahan. Jalan yang payah tu jadi mudah bagi dia. Sembah patung berhala tu mudah bagi dia. Bila dia sembah, benda tu berbunyi, benda tu mengaum, benda tu bergerak. Ini betul ni. Padahal benda tu tak logik, payah, tak boleh diterima. Ahman apa, itulah ya, zaman-zaman dulu kan, apa ni, Majapahit, kerajaan Majapahit, kerajaan orang Melayu tak nak terima. Kita terima Islam, pasal Islam tu sesuai dengan Quran dan hadis. Majapahit, kerajaan Sri Mahawijaya, mana ada sesuai dengan Quran dan hadis? Ada dalam Quran hadis, mana ada? Kitab Samaweda, Yajurweda ada. Ya. Auzubillahi min zalik, ya. Jadi tuan-tuan sekalian, kita dah sampai ayat ke-8 ni. Kadang-kala merasakan apa dia, ya? Sambungan tadi. Para rasul itu juga berjasad dan makan serta minum. Senanglah kita menerima pengajarannya dan mengalami bermacam-macam perkara seperti manusia biasa. Nak semayang, Nabi tunjuk, sallu kama raaitumuni usolli, semayanglah kamu macam mana aku semayang. Malaikat nak tunjuk macam mana? Dia cahaya, dia tak boleh tunjuk kalau Allah tak izin. Semuanya dengan izin Allah. Kadang-kala merasa sakit rasul itu, kadang-kadang merasakan, ya, kadang-kala merasakan sakit, terkadang-kadang senang, terkadang-kadang susah. Mereka tidur dan jaga. Tu Nabi daripada jenis manusia ni. Mereka bukanlah kekal hidupnya di dunia untuk selama-lamanya. Ada jenis malaikat yang kekal abadi, hidup selama-lamanya. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak matikan dia, kan? Sebab mereka juga akan tua dan akhirnya akan mati dan panak. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, para rasul itu dijadikan oleh Allah bertubuh badan dengan makan dan minum supaya dapat hidup, dapat dicontohi oleh manusia.
Macam mana cara Nabi makan, minum, dan akhirnya juga akan mati. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidak adalah Nabi Muhammad itu melainkan dia sebagai rasul saja, utusan Allah. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, telah terdahulu sebelum Muhammad berapa banyak rasul-rasul dah meninggal. Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih semua meninggal. Ada yang hidup-hiduplah, yang dinaikkan ke langit seperti Nabi Isa, semua dengan izin Allah. Jadi tiba masa ajal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di kalangan para rasul macam itu juga, ya. Tidaklah mereka dijadikan seperti malaikat yang tidak makan dan tidak minum, tidak lelaki dan tidak perempuan. Ada malaikat lelaki, malaikat perempuan? Mana ada? Cuma bezanya dengan lain-lain manusia, para rasul itu diberi wahyu oleh Allah. Itu perbezaan. Ya, sebab itu Nabi itu diambil daripada perkataan nabuah ataupun nabaun. Ada dua perkataan. Nabi itu asalnya diambil daripada perkataan nabaun, perkhabaran. Dia datang mengkhabarkan. Ya, wa ma alaina illal balagh. Tidak adalah tugas aku ke atas kamu melainkan menyampaikan saja. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak boleh bagi petunjuk kepada siapa saja yang kau kehendaki, tetapi Allah yang membagi petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Summa sadaqnahumul wa'da fa'anjaynahum wa man nasha'u wa ahlaknal musrifin. Kemudian kami menepati janji kami kepada mereka itu, lalu kami selamatkan mereka bersama-sama orang-orang yang kami kehendaki, dan kami binasakan orang-orang yang melampaui, iaitu pendusta-pendusta itu. Allah Ta'ala ditimpakan malapetaka ke atas mereka, ya. Allah menyatakan, sesungguhnya kami mengutuskan para rasul daripada bangsa manusia, dan kami menepati janji kami kepada mereka itu, para anbiya dan para rasul, yakni kami menyokong dan membantu mereka untuk mengalahkan musuh-musuh mereka sampailah bila-bila, sampailah hari ini. Walaupun Nabi dah wafat, Nabi Allah tetap bela maruah dan kehormatan para anbiya, para nabi. Sampai begitu sekali dibela maruah Nabi Muhammad itu, ya. Begitu juga Quran yang ada pada kita dibela. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara, macam itu, dan membantu mereka untuk mengalahkan musuh-musuh mereka, dan kami selamatkan mereka bersama-sama dengan orang-orang yang beriman dengan mereka. Mereka itu para nabi dan para anbiya tadi, para rasul. Walaupun Nabi Muhammad dah wafat, untuk menyelamatkan diri maka hendaklah berpegang teguh dengan Quran dan hadis. Ya, macam itu. Jadi selamatlah, dan telah kami yang telah kami kehendaki. Sebenarnya orang yang selamat ni semua adalah dengan kehendak Allah. Allah yang menyelamatkan dia. Ya. Seterusnya kami akan membinasakan pula orang-orang yang melampaui batasan disebabkan mendustakan para rasul tersebut. Na'udzubillah min zalik, ya. Jadi bandingan ayat ini, ayat summa sadaqnahumul wa'd, ayat yang ke-9 ni, dengan dibandingkan dengan ayat 115, ya. 115 dalam surah Maidah. Ayatnya bunyi lebih kurang. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibu azaban la u'adzibu ahadan minal alamin. Maka sesiapa yang kufur, ingkar, derhaka di antara kamu sesudah itu, nescaya aku akan menyeksanya dengan siksaan yang belum pernah aku menyeksakan dengan siksaan itu kepada seorang pun daripada penduduk dunia ini. Na'udzubillah min zalik. Kadang-kadang dipanah peti, kadang-kadang ditimpa dengan malapetaka, bala bencana. Na'udzubillah min zalik, ya. Kalau cuba nak, ya, nak melawan serta mengingkari pengajaran yang dibawa oleh para anbiya, para rasul, para nabi, ya. Tengok kaum Lut jugalah, diterbalikkan dia Allah Ta'ala, naikkannya tanah ke atas, terbalikkan kampung Sodom yang dimiliki oleh Nabi Lut itu, sampai betul-betul dekat muka bumi, ditampali sampai ke dalam. Lelas, lenyap habis, ya. Puncanya ada 3. Pertama melaga ayam, yang kedua homoseksual dan lesbian, ya, dan yang akhir sekali
dia kentut depan orang. Betul gelak ketawa. Patutnya pada kentut tu apalah salahnya, apakah benda offside, ya, nak digelak apa. Jadi itu dijadi permainan. 3 perkara itulah. Lagu ayam, ya, kentut depan orang, homoseksual, lesbian, LGBT, ya. Nauzubillah min zalik. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi lah ayat ke-10 pula, ya. Jadi kita tangguhkan dahulu. Kalau tuan-tuan ada handphone dalamnya ada tafsiran Quran, bawa aja, tengok aja dalam tu. Jadi saya kadar mentafsirkan je lah. Kalau bertepatan dengan apa yang saya sampaikan, insya-Allah mudah-mudahan sesuai pada syarak, dapat diamalkan, dapat jadi pengajaran lah kepada kita. Banyak kita minta ampun pada Allah Ta'ala kalau kita kadang-kadang terlepas-lepas cakap hal-hal yang berkaitan dengan syariat dan sebagainya, ya. Kalau gitu kita minta ampun pada Allah Ta'ala supaya Allah tidak menurunkan malapetaka dan bala bencana ke atas kita. Na'udzubillah min zalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، وادفع عنا البلاء والوباء والبلاء والرياء والزنا والأهواء والفحشاء ما ظهر منها ما بطن، عن بلدنا ذا خاصة، عن بلدان المسلمين، أما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سائر الأسقام. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سبحان الله بحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.